Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tapi pakai kamera apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Moga-moga ada keberkatan di sebalik bacaan kita tersebut, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabatnya, dan juga tidak ketinggalan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, yang dirahmati Tuan Imam, para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Sebagaimana yang tuan-tuan maklumi, pada hari ini adalah merupakan hari terakhir sebelum dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang baru diumumkan oleh kerajaan 2 hari yang lalu. Dan hari ini adalah merupakan hari terakhir sebelum kita sebelum dilaksanakan pada 9 hari bulan November 2020. Jadi bermula tengah malam nanti akan adalah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah diumumkan. Dan pelbagai jabatan dan juga pihak-pihak kementerian yang berkaitan telah mengeluarkan SOP masing-masing, dan tidak ketinggalan jugalah yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam kita. Dan Negeri Kedah sendiri pada hari ini telah keluar arahan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan surau Negeri Kedah Darul Aman dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bermula pada 9 hari bulan November 2020. Jadi memang diarahkan untuk kita memaklumkan kepada ahli jemaah tentang aktiviti yang akan berlangsung selepas daripada perintah ini dilaksanakan. Jadi saya akan baca perkeliling yang telah dikeluarkan, dan tuan-tuan yang mungkin ada WhatsApp boleh tengok, dan kita tumpukanlah kepada pengumuman pada malam ini kepada yang mungkin tak tengok lagi lah WhatsApp masing-masing. Pak Zazik mungkin dia tak buka lagi WhatsApp dia. Jadi kita baca malam ni lah. No? Baca eh? Alamak. Dia tak keh. Pendahuluan arahan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan surau Negeri Kedah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan hendaklah dibaca bersama-sama dan dilaksanakan sebagai pelengkap kepada kebenaran pengimarahan masjid dan surau seluruh Negeri Kedah yang telah dikeluarkan sebelum ni, dan juga sidang media yang berhormat Menteri Kanan Pertahanan pada 7 hari bulan baru-baru ni. 2 hari kemarin lah pengumuman oleh Datuk Ismail Sabri tentang PKPB ni. Yang kedua, arahan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah memohon semua institusi masjid dan surau serta anak qaryah di Negeri Kedah Darul Aman mematuhi arahan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan surau Negeri Kedah Darul Aman dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini yang akan bermula besok lah. Jadi macam mana pelaksanaan ya? Yang ketiga, tentang pelaksanaan. Pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan surau Negeri Kedah Darul Aman adalah dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dengan ketetapan seperti berikut. Jadi hak ni lega kita lah. Mana boleh lagi main dalam masjid. Cuma perinciannya kita akan baca kemudian.
Yang keempat, waktu operasi. Masjid dan surau hanya akan dibuka 1 jam sebelum waktu solat dan 1 jam 30 minit sebelum waktu solat Jumaat, serta akan ditutup selepas solat disempurnakan, kecuali dalam keadaan 2 perkara. Yang pertama, penganjuran program keagamaan dan majlis ilmu seperti ceramah, kuliah, kelas agama, tazkirah sebelum Jumaat dalam skala kecil. Perkara ini akan diperincikan dalam perkara 6.1 nanti. Yang keduanya, dikecualikan pengurusan jenazah, bukan COVID. Kalau COVID depa urus semua. Yang bukan kalau bukan COVID ni lah yang kita akan uruskan di peringkat kampung kita, peringkat qaryah kita akan uruskan, dan juga solat jenazah. Perkara ini akan diterangkan dalam perkara 6.4. Yang kelima, solat Jumaat dan solat fardu berjemaah. Bilangan jemaah dibenarkan untuk zon hijau dan kuning. Kita ni duduk dalam zon mana? Kita masih lagi berada dalam zon hijau lah. Pendang. Pendang dalam zon hijau. Kalau ikut dalam, kita ada beberapa mukim. Wak Payang kuning, Bukit Raya kuning, Ayak Putih kuning. Kuning kita ni. Tapi tak apalah, masuk lagi dalam zon hijau dan kuning. No? Kes ni dah settle dah, tapi masih lagi duduk berada dalam zon tersebut lah. Kes ni dah settle. Selain daripada tersebut, Tobiak, Padang Pusing, Kampung Rambai, Padang Kerbau dan Padang Peliang, semua hijau. Okey, bilangan jemaah dibenarkan untuk zon hijau dan kuning. Bilangan jemaah bagi melaksanakan solat jamaah di masjid dan surau, masjid qaryah, masjid institusi dan surau kebenaran Jumaat dibenarkan berdasarkan keluasan ruang utama masjid atau surau dengan penjarakan fizikal minimum 1 meter. Mana macam kita duk buat dah lah ni. Tak ada perubahan sangatlah. Kita boleh main semayang juga. Bilangan jemaah bagi melaksanakan solat fardu berjemaah di semua masjid dan surau dibenarkan berdasarkan 1/3 kapasiti dewan solat utama atau surau dengan penjarakan minimum 1 meter. Kita rasa kita pun tak duk main-main dah pun tak sampai 1/3 lah kot. Kan setakat 5 soh tu ramai dah. 5 soh yang ada sekarang ni dalam penjarakan sosial. 5 soh kita dah perhatikan tengok memang masih tu paling ramai lah dalam keadaan solat-solat biasa ni. Jadi maksudnya kita masih lagi di bawah kebenaran tersebut lah. Yang ketiga, pihak jawatankuasa masjid dan surau hendaklah memastikan kebenaran bilangan jemaah hanya berdasarkan keluasan ruang utama masjid atau surau dengan penjarakan fizikal. Ini dia pertegaskan sekali lagi lah. Sekiranya mencapai bilangan maksimum jemaah, pihak jawatankuasa hendaklah memastikan tiada lagi pergerakan keluar masuk ke premis tersebut. Kalau dah terpenuh 1/3, maksudnya dia arahkan di sini tak ada lagi yang masuk dan yang keluar. Nak masuk dah, semayang mungkin selesai. Nak masuk dah, tak boleh masuk. Itulah maksudnya yang 5.1.4 ni. 5.1.5, jawatankuasa masjid bertanggungjawab membuat ketetapan bersesuaian hal ehwal pengurusan jemaah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah solat Jumaat dan solat fardu jemaah di surau. Hak ni kita tak bincang lagi, jawatankuasa pun tak bincang lagi. Sebab hari ni baru keluar berkeliling. Jadi kaedah pelaksanaan untuk nak memastikan perkeliling ni kita kena duduk lah saat kot. Jawatankuasa kena duduk bincang tengok macam mana nak melaksanakan perintah ni. Mungkin ada benda-benda yang sikit-sikit lah. Secara umumnya kita dah laksanakan. 5.2 bagi zon merah. Bagi zon merah ada beberapa kawasan lah dalam Kedah ni. Bilangan jemaah bagi melaksanakan solat Jumaat berjamaah di masjid negeri, masjid qaryah, masjid institusi dan surau kebenaran Jumaat dibenarkan maksimum 40. Boleh lagi buat.
Tidak termasuk pegawai dan jawatankuasa. Jadi kalau campur pergi jadi 52. Jadi 52 orang. Lebih daripada 40. Bilangan jemaah bagi melaksanakan solat fardu jemaah di semua masjid dan surau dibenarkan maksimum 12 orang. Ini untuk solat fardu bagi zon merah cuma 12 orang saja. 12 orang ni kira-kira macam tuan rasa je lah. Macam kita biasa kenal dulu mula-mula PKP dulu. Yang 5.3 ketetapan jemaah. Jemaah yang mempunyai gejala atau simptom seperti demam, sesak nafas, sakit tekak dan sesemua tidak dibenarkan. Ini kita ada abang dah lama dah. Jemaah yang mengidap penyakit kronik tidak dibenarkan. Ini susahlah sikit. Kebanyakannya memang makan ubat dah. Darah tinggi, gizi manis, jantung. 3 rangkai ni kebanyakan ada lah. Kalau tak ada 3 pun ada 2. Kalau tak ada 2 ada 1. Saya ada 1. Pak Aziz dia tak ada sihat. Ada 1 tak? Jadi kita anggaplah yang ni nak kata macam mana? Kita baca dah. Buat punya orang tak apa. Ukur diri sendirilah. Memang disebut ni kalau kita nak urai pun nak kata boleh main. Tak kira bertentangan pula. Jadi kalau berasa sihat dengan keadaan penyakit yang kita alami ni, kita dah pakai ubat elok. Badan kita pun sihat. Jadi ukurlah badan sendiri. Kalau nak main macam biasa lah. Cuma kalau berasa tak sihat, jangan main. Untuk orang yang berpenyakit kronik ni. Jemaah yang berumur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan. Nokman, umur apa? 12 cukup 12 lebih lah. IC dah. IC dah. Dewasa lah tu. 12 boleh. Bawah pada tu dia tak bagi. Jemaah hendaklah mengambil wuduk di rumah. Lepas tu kalau nak perbaharu di masjid boleh lah. Namun dibenarkan memperbarui di masjid dan surau dengan mematuhi penjarakan sosial fizikal. Jemaah hendaklah membawa sejarah sendiri masing-masing sebelum hazai ke masjid dan surau. Ini bawa lah. Sebelum ni mungkin kita jarang bawa. Pekat-pekat bawa lah sekali ni. Jemaah hendaklah memakai penutup face mask dan menggunakan pensanitasi tangan, hand sanitizer yang disediakan oleh pihak masjid dan surau. Ini kita kena sediakan, masjid dan surau kena sediakan. Pihak jawatankuasa masjid dan surau hendaklah memastikan hanya jemaah yang dibenarkan sahaja memasuki dan melaksanakan solat di dalam premis. Senarai yang di atas tadi ni, inilah sahaja yang boleh dibenarkan untuk solat jemaah. Okey, 54 panduan sebelum solat. Pihak masjid dan surau hendaklah menyediakan kaunter pemeriksaan yang kita dah buat. Pengukur suhu, pensanitasi tangan, hand sanitizer, petugas di kaunter pemeriksaan dan pendaftaran. Ni jarang-jarang kita ada. Waktu solat tak ada petugas. Pakai petugas sendiri semua self service. Self service kita tengoklah macam mana yang ni. Macam mana kita nak laksanakan. 5.4.1.5 buku log kehadiran. Nama, nombor telefon dan suhu. Atau QR code MySejahtera. Ini kita dah ada, cuma perlu bagi sedia digunakan lah. Dengan buku penuh ke apa ke. Yang seterusnya penanda kedudukan antara jemaah. Ini yang kita dah buat dah. Minimum jarak antara saf dan jemaah 1 meter berdasarkan keperluan penjarakan fizikal yang digariskan oleh KKM. Kita ni kira selang kira 1 meter lah. Kira 1 meter lah. Jemaah hendaklah hadir awal sebelum masuk waktu solat bagi menjalani proses pemeriksaan dan pendaftaran. Sebelum azan lah. Ni orang kawan bercakap pun rajin mau sebut ke dia. Jemaah berikut tidak dibenarkan masuk ke premis masjid dan surau. Jemaah yang diimbas suhu melebihi 37.5 darjah Celsius. Jemaah yang mempunyai gejala atau simptom seperti batuk, sesema dan sesak nafas. Jemaah yang tidak memakai penutup muka. Jemaah yang tidak membawa sejadah sendiri. Jemaah yang berumur 12 tahun ke bawah. Ini semua tidak dibenarkan masuk dalam premis dalam masjid kita.
Kaunter pemeriksaan dan pintu pagar utama masjid dan surau hendaklah ditutup apabila azan telah dikumandangkan. Ni. Ada kita nak boleh ikut. Apa nama, tapi inilah yang tertera dalam perkeliling yang telah dikeluarkan sekarang. No? Macam kita dulu jumpa kat pekan-pekan, depa tegas tengok bab ni. Tiada aktiviti pemeriksaan dan pendaftaran setelah azan dikumandangkan. Kita masalah masjid kita ni kunci tak ada. Pintu semua boleh masuk. Ini isu kita lah. Kunci tak ada, pintu ada tapi tak ada kunci. Siapa mai pun boleh masuk. Daripada asal dia bolehlah buat. Tapi dalam tempoh yang terdekat ni, kalau esok ni tak ada ni kot. Tak apa, kita akan tengok macam mana yang ni. Kita bincang tengoklah. Mana jemaah yang tidak sempat menjalani proses pemeriksaan dan pendaftaran tidak dibenarkan masuk ke premis masjid dan surau. Pihak jawatankuasa masjid dan surau hendaklah menyusun dan menanda kedudukan jemaah dalam jarak minimum 1 meter hingga jemaah antara jemaah dan saf. Jadi kita duduk berdua. 5.5 panduan semasa pelaksanaan solat. Jemaah mengambil kedudukan di tempat yang ditanda dalam masjid dan surau. Pihak masjid dan surau dibenarkan untuk menggunakan alat pembesar suara luar untuk manfaat ahli-ahli qaryah di masjid dan surau. Ketika mengalunkan azan 5 waktu, mengalunkan azan pertama dan kedua solat Jumaat, membaca khutbah, melaungkan iqamah dan mendirikan solat, berwirid dan berdoa. Semua ni boleh kita gunakan terus PA sistem kita. Khatib hendaklah membaca teks khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah Darul Aman. 5.5.4 Imam digalakkan membaca surah atau ayat yang pendek. Imam hendaklah meringkaskan bacaan wirid dan doa selepas solat. Ringkas ni Imam Jawa tengok macam mana dia kata ringkas. Apa nama, kalau hak 77 tu dalam kategori ringkas juga ke macam mana, itu kita bagi kata Imam lah bab hukum ni. Nak mau tepat mentakrifkan ringkas tadi ni. Tempoh masa bermula azan hingga selesai solat dan khutbah hingga selesai solat Jumaat serta wirid dan doa dihadkan tidak melebihi 45 minit. Daripada mula azan sehingga selesai doa 45 minit. Panduan selepas solat. Setelah selesai melaksanakan solat, wirid dan doa ringkas, jemaah dibenarkan melaksanakan solat sunat ba'diyah dan segera beredar selepas menyempurnakannya. Tidak dibenarkan berkumpul selepas solat, sama ada di dalam atau di luar masjid dan surau. Masjid dan surau hendaklah ditutup dengan kadar segera. Pihak masjid dan surau hendaklah melakukan pemantauan dan pemeriksaan di dalam, di luar dan sekitar perkarangan premis masjid dan surau supaya tiada ahli jemaah berkumpul. Tidak bersalaman dan bersentuhan antara sesama jemaah yang hadir. Amalan i'tikaf dalam masjid selepas solat tidak dibenarkan. Lama lah kita tak salam dengan Pak Suruh. Dulu duk ajar salam. Dalam apa nama norma baru ni, dia jadi biasa pula lah tak salam. Tapi tak apalah, kita ikutlah. Yang keenam, ketetapan tambahan. Program keagamaan dan majlis ilmu seperti ceramah, kuliah, kelas agama, tazkirah, sebelum Jumaat dan sebagainya dalam skala kecil di masjid dan surau adalah dibenarkan. Mana kuliah kita akan diteruskan seperti mana biasalah. Cuma macam kita dah buat dah, dia tak ada orang tanpa jemputan daripada luar. Adalah dibenarkan dan tidak melebihi 30 minit dengan mematuhi normal baharu dan protokol kesihatan serta sebarang ketetapan yang telah digariskan oleh pihak berkuasa. 6.2 Program keagamaan dan majlis ilmu dalam skala besar dan melibatkan jemputan rentas negeri tidak dibenarkan. Luar negeri
Orang Perak ke, orang Pulau Pinang ke, orang Perlis ke, Pulau Lumpur ke, tu tak boleh. Tak boleh. Sebab mereka nak main pun tak boleh. Bukan kita tak boleh nak bagi. Mereka nak main pun tak boleh. Dalam negeri ni kita masih lagi, saya besok ni saya tengah duk kontak, dah hantar mesej kat Chef Faisal. Dia tak jawab lagi lah, sebab tak saat tengah maghrib baru hantar. Jadi apa-apa saya akan maklumkan balik tentang program dia pada malam esok. Sebab kalau ikut bacaan kita dengan PKPB ni, rentas daerah pun tak boleh. Tapi kita rasa dia tak sampai ke tahap tu. Sebab dia lebih fokus kepada rentas negeri, sepadan negeri. Sebab kalau nak buat pun kita rasa tak ada kemampuan lah pihak keselamatan untuk nak jaga setiap pintu-pintu daerah. Kalau dia jaga pun lubang tipis banyak. Sebab apa kita tengok besok apa respon daripada Tan Syekh untuk program-program khususnya daripada dia, dan juga untuk lain-lain penceramah yang luar daripada daerah Penang kita. 6.4 aktiviti pengurusan jenazah adalah seperti berikut. Pengurusan jenazah bukan COVID di masjid adalah dibenarkan. Macam biasalah kita uruskan. Solat jenazah hanya terhad kepada pegawai dan jawatan kuasa masjid dan ahli keluarga si mati sahaja. Jadi kalau nak bagi ramai, galakkanlah ahli keluarga yang datang menziarah ke, atau membuh dalam WhatsApp supaya mai ramai-ramai, untuk sama-sama solat jenazah. Nah, ni kita tengoklah macam mana ke depan ni kita nak yang duk, sebab pengurusan jenazah kita akan berlaku macam mana biasa. Kita akan uruskan, kita akan cadangkan kepada waris-waris untuk disolatkan selepas solat waktu Zuhur, Asar dan Isya. Jadi pada ketika tersebut memang dah ada jemaah. Jadi kita ambil kesempatan lah untuk terus solat jenazah, di samping galakkan kepada ahli keluarga. Jangan pula ayah, mak kita mati kita tak semayang, kita doa harap panggil orang. Pesan kat anak-anak yang ada kat rumah kita ataupun duduk jauh-jauh, jangan lupalah semayang jenazah ayah ke mak bila mak kita, ayah kita meninggal. Rugi sangatlah tak ada tanda-tanda orang kata apa sayangnya kita kepada jenazah, kepada ibu dan bapa kita. Pihak masjid dan surau boleh membuka dan menyediakan ruang yang terhad di masjid dan surau yang mudah dikawal selia bagi kemudahan individu atau musafir yang ingin singgah melaksanakan solat dengan pelaksanaan perkara berikut: menyediakan buku rekod kehadiran, menyediakan pensanitasi tangan, melakukan sanitasi di ruang yang disediakan pada setiap waktu solat. Jadi ni kita boleh putihkanlah ruang masjid asal kita tu sebagai ruang untuk solat apa musafir lah. Cuma letak buku sedia di luar tu lah. Bacaan tarahim atau ayat Al-Quran menggunakan alat pembesar suara luar sebelum masuk waktu solat adalah dibenarkan. Tarahim pagi-pagi itu dibenarkan. Pihak masjid dan surau hendaklah melakukan sanitasi ruang solat dan kawasan sekitarnya, termasuk tandas dan ruang wuduk sebelum dan selepas solat, terutama ruang atau tempat yang sering disentuh oleh para jemaah. Ni dia suruh buat tiap hari ni. Ni ada kita nak lawat. Tak apa dia bincang. Mana-mana masjid yang didapati jemaahnya adalah positif COVID-19, operasi masjid hendaklah ditutup sepenuhnya dan dilakukan proses sanitasi dan disinfeksi secara keseluruhan, serta dibuka semula 7 hari selepas proses sanitasi dilakukan, dan tertakluk atas nasihat dan pandangan Jawatankuasa Kerja Keselamatan Daerah khas isu COVID-19. Kalau ada jemaah kita yang positif, memang dia ahli jemaah kita,
masjid akan ditutup sekurang-kurangnya 7 hari, dan nak dibuka pula mesti masuk table, masuk dalam mesyuarat tindakan daerah yang membincangkan isu COVID ni. Boleh ke tak lagi buka selepas 7 hari? Kena diputuskan, bukan diputuskan oleh Jawatankuasa. Mesti diputuskan oleh pegawai daerah, dia apa nama, Jawatankuasa Keselamatan Daerah. Jadi yang ni kita buka peringat lah. Tumpang tu boleh-boleh bayang lagi kalau berasa macam kita ni kontak rapat ke ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan COVID ni. WhatsApp dulu lah, tinggal kita disahkan kita bukanlah positif COVID. Yang ketujuh, pelanggaran mana-mana masjid atau surau yang melanggar dan tidak mematuhi arahan ini boleh dikenakan tindakan, dan kebenaran melaksanakan aktiviti keagamaan boleh ditarik balik serta merta. Ini kita kena patuhlah, kalau tidak, kalau pemantauan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, sama ada penguatkuasa kita khususnya polis ke ataupun pihak berkuasa agama kita sendiri di peringkat daerah yang datang memantau, berlaku pelanggaran kepada arahan ini, dan mungkin aktiviti yang dibenarkan ini akan ditarik balik daripada kita melaksanakan di masjid kita. Jadi semua pakat terima bahana lah, tak boleh mai jemaah lah. Yang ke-8, kuat kuasa. Arahan ini adalah kuat kuasa bermula 9 November 2020 sehingga tempoh PKPB ditamatkan oleh pihak berkuasa. Melalui arahan ini, sebarang perbezaan dan pencanggahan dalam arahan terdahulu adalah terbatal. Okey, tamat tu. Dia ada 2 perkeliling yang keluar hari ini. Satu pasal ini, dan satu lagi tata cara perkahwinan. Hak ni mungkin tak banyak yang terlibat. Siapa-siapa yang berkaitan sila rujuk dengan Tok Imam lah. Sila rujuk dengan Tok Imam. Dia panjang. Keliling dia sampai berapa puluh muka surat, ikat 30 apa. Jadi hak tu ni mungkin tak ramai lah kot, kan. Kita pun tak mudah-mudah lah kot nak nikah. Jadi tak ramai. Tak apa, yang tu kita tak baca lah tu ni. Kalau ada berkaitan, ada kemuskilan tentang masalah pelaksanaan akad nikah ke apa-apa, yang tu rujuk dengan Tuan Imam lah. Itu wallahu alam. Tu kita nak kena rujuk. Hak tu saya nak kena rujuk balik lah. Kenduri kenara memang tak boleh buat. Kenduri kenara memang tak boleh buat. Kat nikah kan. Saya nak kena rujuk balik yang tu. Sebab yang tu dia bukan berkaitan dengan perkeliling ni. Hak tu di luar daripada masjid. Hak tu kita kena rujuk perkeliling lain lah, SOP lain tentang. Tapi secara kenduri kenara ni memang tak boleh. Di masjid pun tak boleh. Murid masjid pun tak boleh. Kita kalau ikut keputusannya pada ujung minggu ni, kita dah putuskan dekat Jawatankuasa untuk nak buat kenduri maulud. 2 hari sebelum tu kita dah putih dah, kan. Di hari ni kemarin dah umum untuk PKPB ni. Jadi hak tu kita tangguhlah, pakai tak jadilah tahun ni. Tahun depan. Hak mana dah buat dah, alhamdulillah. Macam malam tu kita buat dah sikit, kan. Buat sikit tanda ingatan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak cadang, kita nak buat kenduri peringkat besar sikitlah. Tak capai hasrat kita. Ya. Buat bungkuih. Tak apalah, kita bincang tengoklah. Kita nak jawab, nak kata ya pun tak berani je lah. Tak apa, nanti kita akan maklumkan macam mana setelah berlaku perbincangan
dengan apa nama jawatankuasa dan ni lah, dengan pegawai. Dia sekarang ni konsepnya adalah apa nama tujuan dilaksanakan PBB ni pada hemat saya lah, untuk nak melandaikan terus jumlah jangkitan ni. Yang sekarang ni memang kita tengok lonjakan tu berlaku, khususnya dalam negeri Sabah dan juga negeri Kedah sendiri pun tak terkecuali, di mana apa nama kita bukan terima kes yang kita saja. Dia duk pindah mai daripada kes kluster Bayan, kluster apa lagi satu tu. Duk mai depa duduk di Kedah, kerja di Pening. Jadi hak ni lah yang cuba nak disekat. Ni khusus di Kedah, yang cerita negeri lain tu cerita macam lain pula. Jadi inilah mungkin awak apa kerajaan memutuskan dalam tempoh kita kalau boleh selepas 31 bulan 12 ni kita dah boleh bebas dah. Jadi semua dalam tempoh sebulan ni kerajaan pejam mata dan kita pun kena patuh untuk betul-betul kita nak landaikan apa nama lengkungan COVID ni lah, jangkitan COVID ni. Jadi kita cubalah patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan. Yang tu kena tunggu, tengoklah macam mana ni. Dia sebenarnya aktiviti harian tak diganggu. Dia aktiviti harian kerja ke boleh pi beram, niaga apa semua boleh. Boleh pi lah. Dia tak ada halangan. Dia jangan ingat macam mula-mula itu tu, dia tak boleh gerak kan. Yang diperketatkan tu tak ada. Ni bersyarat. Mana kerja pun boleh pi dengan syarat kalau rentas daerah bawa surat daripada majikan boleh pi lagi. Jadi tentang bantuan ni yang tu mungkin akan datang kemudian lah. Kita tengok macam mana zakat nak fikir macam mana. Jadi kita akan tengoklah. Tapi asasnya aktiviti ekonomi sama ada atas nama individu kita ke ataupun secara biasa tetap berjalan seperti mana biasa. Cuma adalah syarat-syarat dia yang perlu dipatuhi. Jadi tentang orang kata apa, nak kata duit tak ada pasal tak boleh kerja tu, tak ada alasan lah. Tak ada alasan. Bagi dah tak terima kan? Abang baru tak Cik Imam lah, Cik Sah tak ada. Allah. Okey nah, saya minta maaf lah. Apa nama kita mengisi malam ni tak tahu ikut ustaz pendengar suara kita derajah dia tak mai tu. Kalau ikut agenda tu kita dia mai kita nak berhenti ya, tapi tak nampak dia apa. Apa nama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.